862 kes baru dilaporkan pada 20 hari bulan dan Sabah menyumbang 673 kes daripada kes yang dilaporkan. Dan secara keseluruhannya di negeri Sabah daripada 673 kes, 235 kes ataupun 27.3% disumbangkan ataupun angka itu datangnya daripada kluster penjara Kepayan dan juga kluster tembok melibatkan tahanan. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini situasi di Sabah, kita nak bersama dengan Wakil Esrawani di Sabah, Shah Hariza Kamalul Arifin. Shah, kita semua maklum bahawa kes-kes melibatkan kluster Kepayan dan juga tembok ini sememangnya terasing kerana di dalam penjara dan tidak menjangkiti masyarakat, tetapi kegusaran dan juga kerisauan itu sentiasa ada. Dan bagaimana adakah SOP di kawasan kluster baru ini dikesan ditambah baik, terutama yang melibatkan kluster di penjara di Tembok dan juga Kepayan, dan bagaimana pula dengan kebajikan penduduk di Sabah yang ketika ini dikenakan perintah kawalan pergerakan sehingga 27 Oktober nanti? Syah. Baik Hakim, kalau kita nak berkatakan tentang di penjara Kepayan ini, kalau kita nak lihat apa yang berkatakan berkenaan dengan SOP ini, sebenarnya Kementerian Kesihatan telah pun menerapkan SOP yang perlu dan penting untuk dititikberatkan oleh petugas-petugas di penjara Kepayan, kerana kalau nak ikutkan seperti apa yang Hakim maklumkan berkenaan dengan terdapatnya sumbangan daripada angka yang diumumkan pada semalam, hampir separuh katanya melibatkan daripada inmate ataupun banduan-banduan ini, dan khususnya kita memperkatakan sekarang inilah berkenaan dengan banduan yang berada di penjara Kepayan ini sekitar 2,914 banduan, dan secara keseluruhan perintah kawalan pergerakan diperkatat telah dilaksanakan pada 20 Oktober itu kemarin, dan juga akan dilanjutkan sehingga 2 November nanti. Tetapi apa yang dilihat secara lebih jelas oleh masyarakat adalah kerana terdapatnya anggota ataupun pegawai penjara yang bekerja di dalam penjara yang tinggal di luar, yang seperti berada sekarang ini di belakang saya ini adalah merupakan kuartus penjara di Kampung Matambay, iaitu kuartus Taman Mat Saleh, yang menempatkan sekitar 597 anggota dan juga pegawai penjara, bukan saja di sini tetapi juga yang berada di sekitar kawasan Kepayan ataupun di Kota Kinabalu ini, Hakim. Tapi kalau nak kita lihat apa yang menjadi kegusaran ini adalah kerana pada semalam kita ada bertanyakan kepada Menteri, iaitu Datuk Seri Masidi Manjun, iaitu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan, berkenaan dengan daripada kes saringan 11,000 sebelum ini yang diperkatakan adalah sampel-sampel yang belum diproses dan sebagainya, tetapi angka tersebut telah pun menurun kepada 1,400. Jadi kita menganggarkan ini antara sampel-sampel termasuk daripada sampel yang diambil daripada banduan-banduan ini, kerana maklumat awal yang kita terima sebelum ini adalah memaklumkan berkenaan dengan terdapatnya banduan yang telah dimasukkan ke penjara Kepayan itu. Penjara Kepayan ini kalau ikutkan adalah penjara Kepayan ini memiliki kapasiti yang besar, yang ini adalah yang terbesar di negeri Sabah selain daripada di Tawau, kerana di Tawau terdapat sekitar 1,000 lebih sahaja banduan, tapi di Kepayan ini terdapat 2,914 banduan, dan kalau ikutkan kalau ikutkan banduan tersebut sebenarnya telah dibawa ke hospital dan pada awal September lalu dan telah dimasukkan. Juga sedang mempunyai saringannya, Syah. Tetapi dalam masa sama, Syah, kita nak bercakap soal kebajikan, kerana kita serba maklum bahawa keadaan situasi di ground di Sabah ketika ini dengan frontliner ataupun petugas barisan hadapan juga bertungkus lumus untuk membuat saringan. Tetapi bagaimana pula dengan soal kebajikan? Bagaimana pula dengan soal makanan yang diberikan kepada mereka yang dalam kuarantin? Bagaimana pula dengan bantuan makanan kepada penduduk-penduduk yang berada dalam kawasan PKPD ini? Mungkin Syah boleh ringkaskan. Baik Hakim, kalau nak ikutkan berkenaan dengan bantuan makanan ataupun bakul makanan telah pun diedarkan bermula daripada semalam, dan di sini telah diedarkan sekitar 597 ahli keluarga telah diberikan kepada pegawai penjara ataupun anggota penjara yang bertugas. Dan kalau ikutkan pengkhususan yang telah disebutkan oleh Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, ada memaklumkan bahawa terdapat pengkhususan diberikan kepada mereka yang di kawasan PKPD dan juga kawasan keluarga isi rumah yang dikuarantin. Dan ketika ini bantuan akan disalurkan juga ke penjara wanita walaupun tiada kes di situ, kerana untuk memberi kebajikan kepada mereka yang berada di sekitar kawasan penjara dan juga penjara wanita tersebut. Hakim.
Terima kasih Syahriza Kamarul Arifin di atas perkongsian itu tadi, dan kita harapkan bahawa petugas Barisan Harapan di negeri Sabah khususnya terus cekal untuk melakukan ujian saringan dan juga kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk terus sama-sama membantu dan dalam masa sama menjaga prosedur operasi standard. Begitu juga dengan Syah, jaga diri baik-baik di sana.